So dah ready ke, Sugi? Saya dah ready. Saya Bring tak it terkata. on, Team WHI. Kerana mereka suka memberi kejutan pada host. Tiba-tiba macam ni. Okey. Cik Abel rasa diorang boleh buat tak? Okey, boleh. Macam tak yakin Cik Saya Adil. yakin boleh. Okey. Aha. Jadi Ain macam ni, kita nak buat apa ni? Okey, so boleh ready lah masing-masing. Okey. Ketam. Okey, ambil. Cik Abel jangan ajar diorang tau. Okey. Okey, good luck. Okey. Boleh baik. mula eh? Jadi tak ada ni, countdown Ain. Okay, 3, 2, 1, start now. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula kita buanglah tali-tali ni dulu. Ya. Tak betul ke tak? Kerana Kali terakhir Encik Abil, saya dan Fahrin diberikan cabaran untuk siang ikan. Ya, betul. Memang tak jadilah. ya Allah. Hai. All the best lah. Okey. Ada Baik. timer lah. Tak apa, sambil-sambil tu Cik Abi, kita nak tanya juga. Tadi kita tak bercerita pasal saya suka benda-benda yang berkhasiat. okey. Jadi khasiat ketam ni apa agaknya? Okey, biasanya ketam ni yang kita dikenali dia mempunyai vitamin B2 dan juga omega 3 dan dalam isi ketam tu mengandungi selenium. So dalam banyak-banyak kandungan tu dia boleh menguatkan antibody kita untuk melawan apa-apa virus. Betul ke ya Allah kalau mak aku tengok marah dia? Kesian pula ketam ni. Betul ke Cik Abi? Saya tak boleh nak komen tu. Sebenarnya kita nak buang apa ni? Cuba eksperimen lah. Wah. Oh, ni ada telur. Mana? Ya. Okey. Ikan pun ada telur. Saya ikutlah apa Sugi buat. Kalau boleh janganlah spoilkan telur tu. Okey, saya tak spoil Okay, so telurnya. kita ada lagi 2 minit. Okey. Saya dah dapat ada cara dia. Tengok. Kita buanglah benda ni. Awak tiru saya lah, Fahrin. Come on, Sugi. Oh, ni. Saya tak tahu Ini apa adalah lagi kawasan yang yang kena saya siang. kira kita kena bersihkan. Wow, telur dia. Oh, lemak telur. Tak apa. Tak apa Tak Dia apa. memang kotor Yes. Apa lagi yang kena... Pasal dia ketam ada kotoran. hidup lagi ke? Apa lagi yang kena Ain? buang? Okay, kita ada 1 minit setengah. Awak buat sekali Ain. Okey. Lepas ni kena cuci je penonton. Ni kotor-kotor ni kita Cik Abi rasa scrub okey ke? dah bersih. Baik. Ada lagi ke perlu dibersihkan Cik Abi? Boleh komen ke ni? Boleh. Komen. Sebenarnya banyak lagi yang korang tertinggal tu. Banyak lagi. Antaranya. Antaranya Kita ada 1 minit. kena buka dia punya shell tu. Oh, buka shell. dia punya shell. Yes. Macam mana? Terbalik. Lebih belakang sini, belakang sini. Dia buka. Kita tak apa Sugi, kita bekerjasama. Okey. Weh, susah juga So hati-hatilah. Ke kami yang tak pandai? Saya tahu makan. Saya tahu Macam bagi makan durian. para penonton di Facebook, jangan kecam kami. Macam-macam komen tu saya tahu. Encik Habil. Okay. Oh, Jangan yes. dia Good dah job. buka. Good job. Dengar. Oh, dia dah Saya buka. dapat markah lebih, saya dapat markah lebih. So kalau boleh nampak itulah yang oren tu adalah telur dia. So inilah sebenarnya yang kita perlu buang ni kan? Yes. Bersihkan. Ini adalah kotoran yang kita kena cuci. Tapi kena Oh, tahan lah. kena cuci. Kalau ada pipe ni, saya dah cuci ni. Jadi saya patut dapat markah lebih. Nampak tak kegigihan? Sugi Dan gigil ada lah. few thing lagi nak kena buang tu sebelum masak. Okay, ni biasa kita orang asingkan ke atau buang ni? Dah buka. Kita buang tu je. Oh, Dekat tepi tu ada telur. Kalau boleh kita tak nak spoil telur dia. Tengok tuan-tuan puan-puan. Ada telur. Tapi tricky part dia kita nak buang yang Kita nak kawasan buang yang kotor tu saja. je. Betul. Okeylah Encik Abil, saya rasa Awak give up saya ke? Tak, saya tak give up. Saya dah usahakan Actually terbaik. dah halfway tu. Halfway Halfway ada lagi. sikit lagi nak kena buang. 10, 9, Astagfirullah. Tercabut tadi, tercabut. 7, 6, Oh, 5 seconds. ini markah saya pulang ni Ain. 3, 2, 1. Okay, so siapa pemenang dia Cik Abin? Saya boleh katakan Okay, seri sebabnya dua-dua halfway. Kalau kekemasan? Kalau kekemasan rasanya Sugita lah. Dia dah betul. Okey. Tapi sekurang-kurangnya kita dah mencuba, ramai yang tak tahu tu sekarang nak mula tahu. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Ya, Abil, terima kasih, juri Cik kepada Abil. kita. Terima kasih Ain untuk cabaran ini. Dan cerita pasal ketam ni pastinya kita nak kongsikan menu sebentar saya lagi. Tapi sebelum itu kita saksikan trivia mengenai ketam ini terlebih dahulu. Ya, jom kita saksikan. Tahukah anda, menurut kajian, lebih daripada 4,500 spesies ketam wujud di dunia sejak 200 juta tahun dahulu. Antaranya adalah ketam batu, ketam biru dan ketam bunga. Manakala ketam laba-laba Jepun dikatakan ketam terbesar di dunia yang pernah mencapai ketinggian sehingga 3.8 meter dan seberat 19 kilogram. Ketam tidak mempunyai tulang belakang namun mempunyai rangka di luar badannya dan bersendi.
Ketam atau kepiting dalam bahasa Melayu Baba ini walaupun kadangkala memerlukan kesabaran untuk menikmatinya, namun isi ketam dikatakan sangat berkhasiat kerana mempunyai protein yang tinggi dan enak dimasak dengan pelbagai menu di seantero dunia. Oh, bercerita mengenai ketam ni memang sedap. Terutama isinya, tapi lebih sedap lagi kalau kita pandai memasaknya. Okey, kini saya bersama dengan Anisah Abdul Rahman dari Chili Crab Restaurant yang kita akan bawakan kali ini menu kita iaitu ketam kamyong. Betul Anisah? Betul. Okey, jadi untuk ketam kamyong ni apakah bahan-bahannya dan juga macam mana cara kita nak memasaknya? Okey, bahan yang diperlukan adalah bawang hiris, cili hiris dan daun kari lah. Menu utama ni lah, ketam lah, kena ada. Okey, dan kalau kita bila kita cakap kamyong ni sebenarnya adalah dia punya cili, jenis cili atau cili kering atau Cili kering. Cili kering kan. Kamyong ni masakan yang menggunakan cili Betul. kering. Jadi maknanya ini adalah cili kering yang telah pun dikisar saya kira Chef Okey. Betul. Alright, dan kalau kita lihat ini adalah caranya macam nampak mudah, tapi persoalan lain ialah ketam tu dimasak terlebih dahulu ataupun terus dimasukkan Okey, saja? ketam tu kita akan steam dahululah Okey. untuk kita cepat sikit masak dia. Sebenarnya boleh juga kalau kita nak boleh masak dalam juga. tu, tapi nanti dia jadi susahlah dengan nak kawal betul. api dan Sama ada sebagainya. kita steam ataupun kita boleh goreng ketam tu. Okey, memandangkan Puan Sri memang jaga banyak variasi menu ketam kan. Adakah ketam-ketam di restoran itu menggunakan sejenis ketam saja atau pelbagai? Dan kalau pelbagai, kenapa? Kita guna satu jenis je. Okey. Kita guna ketam nipah sahaja yang diimport dari Indonesia. Okey, apa keistimewaan ketam nipah yang diimport dari Indonesia ni? Terutama dia punya isi lah. Dia punya isi dan dia datang fresh hari-hari, terbang ke Malaysia dan masih hidup. Okey, dan kalau kita tengok tadi kita ada pelbagai jenis ketam. Jadi ketam nipah ni adakah sesuai untuk beberapa jenis menu saja ataupun sebarang resepi pun sesuai sebenarnya? Sesuai je semua. Kita boleh buat Maggi ketam. Juga kita boleh membuat ketam lemak. Kalau macam kat restoran kita orang ada chili crab, salted egg, Okey. kamyong. Banyaklah, ada 12-13 jenis masakan untuk ketam. Hari ni sebenarnya patut tadi saya ingat cabaran makan ketam tu kawan bawa tukul lah, bawa sepit apa. Bila cerita pasal ketam ni selalu orang komplain susah nak makan ketam ni. Betul ke? Betul kalau kita tak tahu cara. Dia ada cara dia lah. Okey. Bermakna kalau untuk ketam ni kalau dimasak dengan cara yang betul dia lebih mudah untuk dikupas, dibuka dan betul. makan kan. Okey, baik. Dan kalau kita tengok apa yang chef buat sekarang ni kira dah cukup lah dia punya apa, Dah siap bahan-bahan dah dan semua dah siap dah pun. Okay, untuk menyediakan ketam tu terlebih dahulu, cara steamnya dan berapa lama, apa yang paling sesuai? Kadang-kadang orang kata kalau terlebih pula dia akan jadi mungkin terlalu lembut, terlalu hancur ataupun tekstur apa yang paling sesuai? Yang tu chef kena jawab berapa lama nak kena steam tu. Steam dalam 10 minit. Okey, chef kata steam dalam 10 minit sahaja. Okey, kalau kita lihat di hadapan ni selain daripada ketam kamyong, kita ada salted egg yang juga ini Mantau. Mantau goreng ada, mantau steam ada. Inilah antara yang memang orang kata pasangan dia lah. Betul. Yang sedap. Okey, antara lain yang boleh kita buat dengan ketam nipah ni selain apa yang kita nampak di hadapan ni. Daripada yang kita dah sebutkan, apa lagi variasi yang boleh kita buat untuk sup ketam boleh juga. Okey. Terutama untuk denggi lah. Lepas tu kita boleh buat Maggi ketam, kita boleh buat kita pun ada butter cheese ketam. Banyaklah. Okey, baik. Dan katalah kita beri satu situasi lah chef. Kalau kita tengok Puan Nisa mungkin boleh jelaskan pada kita juga. Ini apa yang kita nampak dah di steam 15 minit, 10 minit, 15 minit kemudian dimasak ke dalam ni. Katalah kita duk show lah gaul kacau lama-lama. Adakah isi itu akan terjejas dan jadi tak sedap, hancur ataupun bagaimana? Tak, dia takkan terjejas apa-apa. Oh ya? Kita ambil ketam hidup fresh. Kita tak takut sebab kita hari-hari 400 ekor, 500 ekor memang habis. Bermakna syaratnya tapi macam mana pun dia perlulah segar dan juga hidup lah. Apabila kita bekukan, esok kita masak, isi dia akan keluar. Baik. Kita tak simpan crab kita. Okey. Jadi itu sebenarnya antara keistimewaan ketam ni. Tapi apa yang paling pasti tadi kita dah kongsi di awal, bagaimana untuk memilih ketam yang segar sebenarnya. Itu yang paling penting sekali. Dan betul. Untuk Puan Anissa sendiri menggunakan ketam nipah. Okey,
Baik, macam mana mereka di luar sana kalau katalah, kat mana nak dapatkan salted egg, kamyong ni semua ni, di mana? Kongsikan bersama dengan kami. Okey, restoran kami bertempat di Kota Damansara, Dataran Sunway, PGU 5/9. Okey. Restoran Chili Crab. Restoran Chili Crab. Okey, kalau kita tengok inilah dia hasilnya. Bau pun dah sedap. Sekejap lagi saya tapi tak apa. Sambil-sambil tu minta maaf penerbit, saya nak rasa sikit, culik sikit dengan mantau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas, kamyong ni pun memang sedap. Terima kasih Puan, terima kasih Chef. Dan kita terus saja bersama dengan Sugita. Silakan Sugi. Okey, Farin, saya sempat juga membaca komen-komen anda. Ramai kata terliur sedapnya dan Maimunah Sulaiman berkata anti baru je makan Alaskan cream crab last week. Memang sedap. Wow. Anti next time anti boleh cuba makan Japanese spider crab, ketam yang terbesar. Okey, baik, kita bersama dengan Puan Rohasniza Muhammad Rosli, lebih dikenali sebagai Yaya. Hari ini menu ketam yang dibawanya adalah spaghetti ketam salted egg. Wow, luar biasa, dia fusion Ada salted egg masak spaghetti. Okey. Kita nak tahu dahulu ketam apa yang kita gunakan untuk resepi ini, Yaya? Okey, kita hai Sugi. Okey, kita gunakan ketam bunga. Okey. Tapi saya gunakan untuk hari ini saya gunakan ketam bunga betina. Ketam bunga betina. Saya dah pandai dah cari mana satu betina, mana satu jantan. Okey, jadi asasnya macam mana? Kita sediakan ketam tu kena rebus dahulu ke apa? Kita rebuskan sekejap. Okey, sebelum tu kita tumis dulu. Kita masukkan butter, and then lepas tu kita masukkan bawang putih, dan kita masukkan lada, and then kita masuk dulu, kita ni dululah steamkan dulu, kita rebuskan dulu sekejap. Okey, baik. Okey, lepas tu baru masukkan susu. Okey, baik. Sambil adunan tu disediakan oleh chef, nak tanya daripada Yaya juga. Yaya ada apa-apa tips tak bagi mereka yang nak yang suka makan ketam tapi malas nak bersihkan ketam tu? Okey, macam mana, senang je, mudah je. Okey, kita cara dia bersih dia. Okey, kita boleh, kalau saya lah. Okey, ni saya buat saya personal di rumah saya sendiri. Saya pakai berus yang khas untuk di rumah lah, maksudnya untuk ketam, sebab anak saya sangat suka makan ketam. Jadi tu saya selalu ada ketam dekat rumah. So saya nak share sikit tip juga satu benda. Sugi, untuk sesiapa yang sangat minat dengan ketam ni, cari ketam betina di mana di masa bulan mengambang. Ini lagi dahsyat ni, kena cari bahasa supaya dia penuh. Dia isi dia penuh dan mampat kat dalam. Kalau banyak telur tu lagi berat tu, lagi padat lah isi dia. Okey, baik. Itu juga tips yang tadi Encik Habil kongsikan lah. Kalau dia padat kan, dia lagi ons lah orang kata. Okey, baik. Chef, macam mana keadaan di situ? Yaya, dah macam mana tu? Okey, kita rebus sekejap. Dan dia dah masukkan kari, daun kari. Dan kita tunggu masak sekejap. Dan baru terakhir, kita masukkan yang kunyit ni. Dan baru kita masukkan spaghetti. Okey, baik. Dan selain daripada menu spaghetti masak ketam salted egg ni, apa antara resepi lain yang Yaya sendiri suka masak menggunakan ketam? Okey, selain tu kalau kita gunakan masak lemak, ketam masak lemak yang special. Okey, sebab macam saya kata tadi, kat rumah saya selalu masak ketam masak lemak lah. Sebab ketam masak lemak ni senang untuk mudah untuk semua orang makan. Rasanya orang kita terkenal dengan ketam masak lemak. Okey, yang di hadapan ni juga masak ketam ke? Yang ini masak apa ni? Ni yang disediakan. Yang ni yang akan siap tu lah. Dan kita ada pais patif, kita ada daging salai, kita ada pegaga dan asam pedas. Dia antara menu di restoran awak sendiri lah. Okey, baik. Dan kalau masak ketam ni, kalau dengan anak-anak kecil kan, biasanya ibu-ibu yang selalu kena kopekkan ketam tu. Bagi Yaya sendiri, Yaya memang jenis yang akan kopekkan untuk anak. Tolong kopek untuk dia lah. Kalau tidak, tercekik nanti. Tapi anak awak suka makan ketam awak kan? Betul. Jadi memang dalam seminggu tu awak pasti akan masak ketam ke macam mana? Kan 2 minggu sekali macam itulah. Tak adalah seminggu sekali kan, kena jaga juga kesihatan kan. Tapi saya dah memang anak saya sangat sukalah ketam. Okey, memandangkan Yaya selalu membeli ketam. Saya nak tanya Yaya. Yaya selalu beli dan letak di dalam peti sejuk, ataupun Yaya bila nak beli tu baru, bila nak masak tu baru Yaya pergi cari ketam? Okey, selalu saya kalau tahu anak saya nak makan, so saya akan macam beli yang fresh lah. Lebih sedap sebenarnya. So kalau kita beli yang fresh berbanding kita letak di dalam freezer. Tapi kalau kita tak ada masa, boleh juga kita letak dalam freezer sebenarnya. Okey. Dan saya lihat Yaya
menu-menu di hadapan ni menggunakan ketam bunga. Dan Yaya pun selalu beli ketam bunga kan? Kalau ketam nipah Yaya selalu beli tak? Ataupun masak? Ada juga kita masak untuk masak cili crab. Yes, ada juga. Kita buat juga untuk yang ketan nipah, tapi kebanyakan saya suka gunakan ketan bunga. Okey, kalau saya nak tanya kenapa tu boleh tak? Kenapa? Kenapa ketan bunga menjadi pilihan Yaya? Sebab mungkin dia punya ketan bunga ni dia rasa ada yang katakan ketan bunga ni lebih mudah dimakan lah. Berbanding nipah kita lebih keras dia punya isi. Untuk anak saya lebih selesa untuk bagikan ketan bunga. Begitu juga dengan saya. Faham situasi dengan anak-anak ni kita nak memberikan sesuatu yang lebih mudah mereka makan. Okey, nampaknya apa yang kita chef tengah masak ni tengah mendidih. Jadi bila harus kita masukkan spaghetti di dalamnya? Okey, lepas dah mendidih ni kita dah boleh masuk spaghetti lah. Kita dah masukkan kunyit tadi. So kita dah boleh masuk spaghetti. Okey, baik. Nampak sangat mudah untuk disediakan. Adakah ia sebenarnya mudah, Yaya? Sangat mudah. Okey, ini juga resepi anak-anak awak suka ke? Ya, betul. So cuma kita kurangkan cili lah sikit kalau untuk anak-anak. Ini adalah salah satu resepi yang kita adakan di Palmyra 28 juga. Palmyra 28 itulah laman IG juga dan lokasinya di mana? Di 154 nombor 154 Jalan Petaling Kuala Lumpur. Di Petaling Street. Okey, ini nampaknya dah masukkan segala-galanya, tunggu dia masak sekejap dan hasilnya adalah ini. Nampaknya ke atas tu ada cili padi, cheese dan capsicum ya kat atas tu. Okey, baik. Terima kasih Yaya dan juga chef atas perkongsian dan mungkin anda di rumah bolehlah mencuba resepi yang Yaya baru sahaja kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Thank you Yaya, thank you chef.